Mari kita bersama-sama berdoa. 我们一起低头祷告。 Terima kasih untuk keluarga yang kau berikan ya Tuhan. 主，我们感谢你赐给我们的家庭。 Di dalamnya lah kami banyak belajar dan bertumbuh bagaimana kami mengasihi. 主啊，在家庭里面，我们可以不断的学习成长，学习如何去相爱。 Kami mohon Tuhan biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang terus mengasihi-Mu di dalam perjalanan hidup kami. 主啊，我们恳求你，帮助我们，让我们的家庭可以成为一个爱你的家庭。 Saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. 主啊，这时候我们要来思想主你的话语。 Kami mohon Allah Roh Kudus menolong dan memimpin setiap kami 我们恳求主圣灵来帮助我们每一位， agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman. 让我们可以每一个人都可以成为执行主你真理的。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 大 jemaat 家 sekalian. 请坐。 Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-12. 我们一起翻开诗篇90篇第12节。 Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. 诗篇第90篇第12节。 Mari kita membaca bersama-sama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们一起来用印尼文先读，然后才用中文。 Mazmur 90 ayat 12, mari kita membaca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. 我们用中文来读，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。 Benjamin Franklin, seorang founder daripada Amerika, saudara. 有一位那个Benjamin， Dia pernah mengucapkan sebuah kalimat yang sampai hari ini kayaknya kita juga pasti hafal. 他有说了一句话，到今天大概我们还是有用到的。 Dia berkata, time is apa? Man, wah udah jago semua. 他说：“时间就是金钱。” Saudara, waktu itu dia ditanya sama seorang trader yang masih muda. 所以那时候有一个有一位年轻人在问他， Apa saran Bapak buat kami, para trader-trader ini yang masih muda? 所以他说那个年轻人说：“先生，你对我们最年轻的，你有什么建议？” Maka dia berkata, time is money. 所以他告诉那些年轻人说：“时间就是金钱。” Saudara, tentu kalimat ini bisa diterjemahkan bahwa setiap waktu saya itu seperti uang. 所以这个也可以这样的解说就是说每一串我们时间，每一寸的时间都是可以变成钱的。 Tetapi bisa juga berarti bahwa waktu yang saya miliki itu berharga sama seperti uang. 也可以翻译着说我每一段的时间都是非常宝贵的。 Nah saudara, kalau dunia melihat waktu begitu berharga sama seperti uang. 所以如果世人看这个世间那么的宝贵，就好像钱那样。 Bagaimana setiap kita orang Kristen menilai dan melihat waktu itu, saudara? 我们成为基督徒，我们如何去看待这个时间？ Secara khusus berkaitan dengan keluarga. 特别是我们针对这个家庭。 Saudara, maka saya ingin bersama-sama mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Mazmur 90 ini. 所以我要带大家一起，我们用神的话语，我们一起来学习。 Saudara, waktu kita bicara tentang waktu, 当我们讨论到时间的时候， maka ada 4 hal yang ingin saya bersama-sama mengajak kita belajar daripada firman Tuhan ini. 所以我们就要从神的话语来学习。 Saya mengambil akronim dari bahasa Inggris time, waktu. 所以我就拿英文的那个字母，就是 time， 就是时间。 Saudara, apa itu time? 时间是什么呢？ T, 就 treasure. 是英文就是有一个 t， Dia berharga. 就是就是很宝物、很宝贵。 Saudara, Musa di dalam Mazmur dia berkata, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. 所以在摩西在诗篇说，叫主啊，你教导我们如何数算日子。 Saudara, Mazmur 90 ditulis oleh Musa pada waktu mereka
bersama-sama dengan orang Israel di padang belantara. 所以这个诗篇90篇是摩西在旷野的时候写下的。 Jadi bisa diperkirakan bahwa usia Musa pada waktu itu usia kira-kira 80 sampai 100 tahun. 人家是猜测摩西当下大概是80来岁。 Nah saudara, di dalam usia yang tidak lagi muda, Musa berdoa, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. 在摩西年纪已经不小了，不年轻了，他叫主啊，求你指教我们怎样数算自己的日子。 Saudara, apakah artinya Musa sedang menghitung hari-hari di mana dia menanti ajal mendekat? 可以换言之，摩西当下就是在他那个时候，就是在等他就在数算日子，等候他什么时候要回到天国。 Oh tentu saja tidak, saudara. 是不是这样？当然不是。 Kalimat Musa ini bukan sedang berbicara dia menanti-nantikan kapan ya saya meninggal. 所以在当下，摩西没有说我是在等候我什么时候死。 Tapi kalimat ini merupakan sebuah kalimat kesadaran Musa. 但是这一句话代表着摩西他意识到。 Bahwa waktu perjalanan hidupnya itu terlampau singkat. 他所经历到的那些年岁是那么的短暂。 Saking singkatnya sampai Musa berkata hidup kami ini seperti mimpi. 所以因为太短暂了，所以摩西说我们的人生就好像做梦一样。 Saudara pernah bermimpi? 你们有没有做过梦？ Tadi malam mimpi? 刚才晚上你有没有做梦？ Saudara, mimpi itu terkadang seperti terlihat real, betul? 所以我们在梦中有时候好像是现实。 Mimpi main sepak bola yang disepak sepasangan di 所 sebelah. 以我们在做梦，我们在踢足球，我们是踢我们的另一半。 Saudara terlihat seperti nyata, tetapi waktu kita bangun dan tersadar, mimpi itu lenyap. 我们看起来那个梦是好像很现实，但是其实醒来之后，它是幻觉而已。 Nah saudara, Musa berkata, Tuhan hidup kami itu seperti mimpi. 所以摩西说，神啊，我们的日子就好像我们的岁月就好像梦一样。 Maka kalau hidup itu begitu singkat, ajar kami menjalani hari-hari kami ini dengan sangat-sangat penuh kesadaran bahwa waktu ini berharga. 所以，因为时间是那么的短暂，人生是那么短暂，你让我们过我们每一天，我们要真正的领悟到。 Nah saudara, kapan sesuatu itu menjadi sangat berharga? 我们有什么东西是会我们感觉到非常的有价 Kapan 值？ saudara? Kapan sesuatu itu menjadi sangat berharga? 什么 Kapan? 时候我们会感觉到某件东西是非常有价值的？ Pada waktu sudah hampir mau habis, 就 tinggal sedikit, betul nggak? 就快要到尾端了，快要结束了。 Waktu kita punya botol minum, wah airnya masih ada satu botol, santai aja, ya minum terus. 所以，如果我们有一瓶的水，我们感觉到我们还很安心，我们就拼命的在那里喝。 Pada waktu airnya tinggal 1/4 kita baru sadar, tinggal sedikit dan ini sangat berharga. Betul? 但是如果它只剩下1/4，我们才觉悟到只剩下一点，我们会把它当成非常的宝贵。 Atau yang kedua, pada waktu sudah habis. 第二就是当那些东西已经没有了， Tapi umumnya ketika tinggal sedikit kita baru sadar bahwa itu sangat berharga sekali. 但是多少时候是剩下一点点的时候，我们就意识到了那是非常非常的 Nah 宝 saudara, 贵。 sayangnya banyak orang kemudian saudara tidak menyadari akan hal ini. 但是很可惜，有很多人他们没有这样的意识到。 Banyak orang berpikir bahwa waktu saya itu sangat banyak. 有很多人认为说我的时间还很长， Oleh sebab itu makanya saya pergunakan untuk banyak hal. 所以我可以利用它做很多的事 Dia 情， tidak menaruh kepada hal-hal yang sangat bernilai di dalam 所以 hidupnya. 他没有把它放在非常宝贵的事物上。 Bahkan ada orang-orang yang kemudian menghabiskan waktunya dengan hanya bermain game, leha-leha, baring-baring saja. 所以有很多人他们就在那里只是打游戏，在那里就是非常的休闲的这样过日。
Saudara, pemahaman pertama yang kita perlu ingat adalah waktu itu sangat berharga. 所以我们第一点我们要意识到，就是我们的时间是非常的宝贵。 Saking sangat berharganya saudara dan saya tidak bisa melakukan apapun untuk menambahi ataupun menguranginya. 所以因为那么它太宝贵了，我们没有办法增加1寸或者减少1天， Termasuk waktu bersama dengan keluarga. 也包括我们跟我们家人的时间。 Saudara, pada waktu saya mengatakan demikian bukan berarti saya meminta saudara udah nggak usah kerja ya, sepanjang hari bersama keluarga aja terus. Enggak 所以 begitu 我 saudara. 说这一点的时候，并不是建议大家你们不用工作，不用做其他事情，每天都是就跟家人在一起就好了。 Saudara, saya sadar bahwa kita semua punya kesibukan, punya pekerjaan di dalam kehidupan kita. 我相信我们每一个人每天都有自己忙碌的事情。 Tetapi pemirsa tanya berapa persen waktu yang kita berikan bagi keluarga kita. 但是我要请问，我们有多少%数的时间是给予我们的家人？ Berapa banyak waktu yang kita sediakan bagi orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. 我们有多少的时间是我们给予我们所爱的人？ Sedikit sekali bukan? 非常的少。 Bahkan di dalam waktu keluarga yang sedikit itu pun kita masih kebobolan dengan cara-cara yang lain. 所以我们虽然已经给了很少，我们也因为别的事情，我们也还已经失去了那个机会。 Kita diganggu dengan berbagai macam hal di dalam waktu yang singkat itu. 我们就是那么短暂的时间，我们也被别的事物来打扰了。 Entah keinginan ingin melihat medsos, 有可能我们很想去看我们的手机， tiba-tiba didistract dengan pekerjaan yang muncul tiba-tiba. 有可能是有突然间出现必须我们要去处理的工作， Saudara, maka waktu yang ada makin lama makin berkurang. 所以我们的时间越来越少。 Dan sebab itu mari kita sadari yang pertama, saudara, waktu itu sangat berharga. 所以第一点，我们必须要意识到，我们的时间是非常非常的宝贵。 Maka gunakan sebaik mungkin bersama dengan orang-orang yang kita 所以 kasih. 我们必须要好好的运用与我们所爱的人， Saudara, karena waktu tidak bisa kita tambahi dan tidak bisa kita kurangi. 因为时间是我们不能增加，我们也不能减少的。 Artinya waktu itu bukan uang. 意思就是说，时间并不是金钱。 Karena kalau waktu itu uang, saya bisa menyimpan uang itu di dalam bank. 如果时间就是金钱，金钱我们可以把它存在那个银行。 Tetapi kenyataannya waktu itu tidak seperti uang yang bisa saya tabung. 所以我们看时间跟金钱是不一样的，它是不能够去储存的。 Setiap kita punya waktu 24 jam. 我们每一个人都同样有着24小时的 Orang 时 yang 间。 paling kaya di dalam dunia ini tidak bisa menambah waktunya menjadi 25 atau 26 jam 所以 sehari. 在世界上最有钱的人，他也没有办法增加他的时间，一天变25个小时。 Orang yang paling miskin karena kemiskinannya tidak bisa menjual waktunya supaya waktunya lebih kurang dari 24 jam. 所 Nggak 以 bisa. 最穷的人，他也没有办法来拍卖他的时间，使得他一天少于24小时。 Saudara, maka pada waktu bicara tentang waktu, 所以当我们讨论到时间的时候， cuma ada dua cara. 只有两个可能性， Saudara mau menggunakannya atau saudara menginvestasikannya. 我们只能有两个办法：我们要去运用它，还是我们要去投资它？ Kalau saudara gunakan, dia akan habis dengan jumlah yang sama 24 jam. Saudara tidak gunakan, dia juga akan habis dalam waktu 24 jam. 所以，如果你去运用这个时间，你同样的一天24小时；你不运用它，也是一样的24小时过去了。 Tapi kalau saudara investasikan, 但是，如果你把它投资， saudara sedang menanam sesuatu yang bernilai di dalam diri orang lain. 所以你表示说，你已经把那些有意义的，你投资在别人的身上。 Seorang papa yang menginvestasikan waktunya yang ada untuk anaknya, maka dia sedang menanamkan sesuatu yang bernilai penting bagi anak. 所以，一位爸爸如果他正在投资他的时间在他的孩子的身上，表示他已经把那个有价值的东西投资在儿子身上。 Seorang suami yang menginvestasikan waktunya dengan pasangannya, dengan istrinya, dia sedang menanam sesuatu yang bernilai penting dalam relasinya bersama dengan pasangan. 所以，一位老公如果他把那个时间投资在他的太太身上，表示他投资一些有意义的事情在他太太身上。
Saudara, seberapa banyak investasi saudara dalam waktu? 所以在时间上，弟兄姐妹，你们投资了多少？ Saudara, kita tidak bisa menabung waktu, kita cuma bisa menggunakan atau menginvestasikan. 我们再次，我们不能储存时间，我们只能投资，或者是我们去运用它。 Maka di dalam kesadarannya saudara Musa berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. 所以在这样有意识的之下，摩西说：“上帝啊，耶和华，唯有你是我们的避难所。” Sebagai seorang nabi yang diberikan ilham Allah untuk menuliskan 5 kitab pertama dalam kitab perjanjian lama. 摩西是上帝给他启示，让他可以写那个十诫的。 Saudara Musa diperlihatkan oleh Allah betapa luar biasanya kekekalan Allah itu. 所以摩西可以看到耶和华上帝，他的永恒是多么的那个伟大。 Sampai pada akhirnya Allah yang begitu kekal, begitu mulia itu kemudian menciptakan manusia, memasukkan manusia di dalam ruang dan waktu. 然后上帝在他的伟大当中创造了人类，而且把他摆在那个他那个宇宙那个伟大里面。 Dan manusia yang merupakan ciptaan Allah itu kemudian jatuh di dalam dosa dan kemudian ujung daripada kehidupan manusia adalah kematian. 然后人类就跌入罪恶，而且罪恶的那个结果就是死。 Maka Musa menyadari, Tuhan hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Apa kebanggaannya? 所以我们人生最长的70岁。 再长的话也是80岁，我们所要夸耀的是什么呢？ Kebanggaan di dalam perjalanan hidup ini hanyalah penderitaan dan kesukaran. 所以我们所夸耀的只是苦难，只是那个痛苦。 Karena berlalunya begitu buru-buru kata Musa. 因为摩西说时间过得是那么的匆促。 Nah saudara, kalau ini adalah sebuah fakta realita yang kita hadapi hari ini. 所以如果我们看今天的事实， Waktu yang kita punya begitu cepat berlalu. 时间过得是那么的紧促。 Saudara dan saya berlomba-lomba dengan waktu. 好像我们跟那个时间在赛跑。 Mengapa kita tidak menginvestasikan waktu kita kepada orang-orang yang kita kasihi? 为什么我们不把那宝贵的时间投资在我们所爱的人的身上呢？ Mengapa justru malah kita lebih senang menggunakan waktu kita itu untuk mencari lawan daripada kawan ya? 为什么我们更喜欢应用我们的时间去找一些仇人，胜过找朋友？ Cuma urusan pencet odol dari tengah sama dari ujung aja bisa ribut suami istri. 我们只是那个夫妻有时候为着挤牙膏，从中间或者从后面挤都会吵 Posisi 架。 bantal guling di atas bantal guling itu atau di belakangnya itu aja bisa ribut suami 所以 istri. 那个枕头跟那个抱枕放上面跟下面都这样的一个位置都会吵。 Hari Minggu ke gereja mau seragam mau nggak seragam itu pun bisa ribut. 所以礼拜天要到教会之前为了某些事情也会在那里吵。 Musa pengalaman ya. Saudara, mari kita menggunakan waktu kita menginvestasikan lebih banyak dengan pasangan, dengan keluarga. Bukan dalam keributan tetapi dalam kasih, amin. 弟兄姐妹，让我们一起来应用我们的时间，不是跟我们的所爱的人，就是投资在他们的好的身上。 Karena waktu ini terlampau singkat hanya untuk keributan demi keributan, saudara. 因为这时间实在是太短暂了，如果我们应用它来在那里吵。 Yang ketiga, 第三， manage. Mari kita belajar mengatur waktu. 第三点就是我们在管理，我们一起来学习如何去管理。 Saudara, dalam dunia manajemen ada diajarkan tentang time management. 所以在管理学里面有一个叫做时间管理。 Bagaimana saudara dan saya diajak untuk mengatur waktu. 所以我们就是在那里教导我们如何去管理我们的时间。 Saudara permisi tanya, yang diatur waktunya apa orangnya? 所以我要问的是，我们管理是时间呢，还是去管理人呢？ Saudara, yang diatur waktunya apa orangnya? 我们管理的是时间，还是我们管理那个人？ Waktunya apa orangnya? Orangnya. 所以我们所管理的是人类。 Saudara, maka tidak mungkin time management. 所以不可能有那个管理时间。 Saudara, waktu selalu sama kok 24 jam, betul? 所以时间它是仍然是一样的24小时。 Tetapi yang diatur adalah pribadinya.
所以我们要管理的就是那个个人。 Pada waktu saudara dan saya gagal di dalam menyusun dan mengatur diri kita, 所以如果我们在管理自我我们本身自我的管理事实上失败， maka orang lain yang akan mengatur hidup kita. 所 Betul? 以别人他会试着来管理我们。 Kalau saudara gagal mengatur waktu-waktu saudara, orang lain yang akan mengatur waktu 如果我 saudara. 们自己已经失败管理我们自己，所以别人会来管理我们。 Orang lain itu bisa juga game yang mengatur hidup saudara. 所以别人也可以就是来管理你。 Sosial media. 就是我们看我们的手机的一些一些那些网站， Teledrama. 还有一些那些就是连续剧。 Kalau sudah nonton drama Korea, 如果我们看了韩国的连续剧， bisa 10 episode. 所以我们可以一季又一季的一直看不完。 Besok ada ibadah, tanggung. 所以我们看了，所以我们明天如果要去聚会，已经那个时间太可惜了。 Saudara, maka Paulus berkata, pergunakanlah waktu kamu itu dengan 所以保罗说，你要好好的应用你的时间。 Saudara, menarik sekali kata pergunakan itu bahasanya di dalam bahasa aslinya saudara mengandung pengertian menebus. 所以我们在那里说，你要好好运用你的时间，在里面也有一个意思，就是叫赎回。 Paulus berkata, tebus waktumu itu. 所以你必须要赎回你那个时间。 Kenapa waktunya harus ditebus? 为什么我们必须要赎回我们那个时间呢？ Bukankah semua punya waktu sama 24 jam? 岂不是我们每个人都有同样的时间吗？ Saudara, Paulus ingin menunjukkan bahwa ketika saudara dan saya menggunakan waktu dengan baik itu ada upaya yang sangat keras yang saudara lakukan. 所以在保罗他说，我们必须要好好用这个时间，爱惜那个光阴的时候，是一个很严肃的一个叮咛。 Saudara melawan godaan untuk mengikuti drama Korea dan lebih memilih untuk bersama dengan suami. 我们更选择看那个韩国的连续剧，胜过我们跟我们的先生一起的时 Saudara 间。 menebus waktu saudara yang harusnya untuk bermain game, berbicara, berkomunikasi dengan orang tua atau dengan anak. 我们宁可利用我们的时间去玩游戏，胜过我们跟我们的孩子，或者是我们跟我们的父母的时间。 Maka kita perlu benar-benar mulai memikirkan waktu kita bersama dengan 所以 Tuhan. 我们必须真正很严肃的来思考我们的应用的时间。 Yang terakhir saudara, 最后一点， waktu bicara tentang is enjoy. 所以时间我们也可以谈到，就是有关于享 Saudara, 受。 mari kita menikmati waktu hidup kita di tengah-tengah dunia. 我们必须可以享受我们在世上的时间。 Saudara, Yakub berkata, apa arti hidupmu? 所以在那个雅各斯说，我们人生是有什么意义？ Bukankah hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu kemudian lenyap? 我们的人生岂不是好像一片云雾，出现少时就不见了？ Kalau hidup kita begitu singkat seperti uap, 如果我们的人生是那么的短暂，就好像那个云雾一样， maka mari kita belajar menikmati seluruh perjalanan hidup kita. 所以我们必须要好好的享受我们每一寸的时间， Bukan hanya pada waktu kita mencapai titik kesuksesan. 不是当我们已经达到了最高峰的成功的时候， Bahkan pada saat saudara dan saya mengalami kegagalan, kita belajar menikmati itu. 但是当我们经历到失败的时候，我们要学习去享受它。 Bukan hanya pada waktu sukacita, 不单单我们在喜乐的时候， bahkan pada waktu saudara dan saya mengalami duka cita, mari kita belajar menikmati waktu-waktu itu. 但是当我们经历到悲哀的时候，我们也必须要去享受那段时间。 Nah, ada saran yang sangat bagus sekali dari kitab Pengkhotbah. 所以在传道书，他给我们很好的一个建议。 Pengkhotbah berkata, hai suami-suami, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari, ya seumur hidupmu. 所以传道书那里告诉每一个先生，就是当同你所爱的妻快活的度日。 Ya suami-suami di sini, 所以在座的每一位做丈夫的，
menikmati nggak hidupnya bersama istri? 你必须要好好的享受你与太太的那个日子， Atau jangan-jangan lebih pilih keluar aja deh ya. 或者是你会感到出去更舒服。 Saudara, satu kali ada pasangan suami istri. 有一次有一对夫妻， Suami istri ini suka ngomel terus, saudara. 所以这太太她就很唠叨的， Apapun diomelin. 不管有什么大小事情都在那里唠叨， Suaminya nggak tahan. 所以她的先生 Mulai bangun pagi udah ngomel istrinya. 感觉到他刚起床就太太就在那里杂念了。 Syukurnya suaminya pergi kerja dari pagi sampai sore. Tapi waktu sore pulang ngomel lagi 还 istrinya. 好他先生早上出门去上班，但是下班回到家，太太又在那里念了。 Bahkan waktu tidur pun istrinya bisa ngomel loh. 甚至在要睡觉之前，太太也会在那里念。 Berarti ngigonya ngomel, saudara ya. Suaminya kaget. Ini lagi marah sama siapa? Lagi 所 mimpi. 以如果他太太在那里念在杂念的时候，他先生会紧张，他在骂谁了？ Nah, saudara, satu kali si istri ini lagi berada di belakang rumah lagi cuci piring. 有一次，他太太在后面在厨房在洗碗的时候， Sambil ngomel-ngomel juga. 他也是边洗碗一边他的嘴巴一起在念。 Lalu si istrinya nggak sengaja kepleset nyemplung ke sumur, saudara. 所以他不小心，这太太就跌到那个井里面去了。 Sumurnya dalamnya 15 meter. 然后那个井大概有15米那么 Wah, 深， suaminya kaget, buru-buru lari, saudara. 所以他先生就很紧张，快点跑过去。 Tiba-tiba dari sumur keluar satu sosok, badannya hitam, matanya merah. 所以在那个井那里就出来有一个个体，就是他眼睛很红， Suaminya 然后 bilang 很高大的。 Sambil getar, siapa kamu? 然后他先生就问你到底是谁？ Lalu sosok itu berkata, saya penunggu sumur ini sudah 50 tahun. 所以那个人就说我已经50年了。 50年了，在这里看守这所井。 Kenapa kamu keluar? 为什么你现在出来？ Ada perempuan masuk ngomel-ngomel di dalam. 他说，因为有一个女人进去里面，在那里一直杂念。 Bayangin, saudara, sampai jin pun nggak tahan ya. 所以弟兄姐妹，你看这个里面这个看井的人，他已经受不了了。 Ya, ibu-ibu, saya sadar, saya tahu ibu-ibu ngomel-ngomel itu pasti ada alasannya. 我相信每一个妇女，你们在杂念的时候，你们有自己的理由。 Tapi jangan ngomel terus. 但是我们不要一直在那里唠叨。 Nanti penyakit semua keluar. 那然后到最后，你们的病会全部跑出来。 Kalau suami pulang ditanya, 如果先生回来的话，你们好好的问他， mau makan dulu apa mau mandi dulu? 你要先洗澡还是要先吃饭？ Enak kan dengarnya? 如果听这样的话，听到我很好听， Jangan suami pulang, jam berapa ini? Hah? Jam berapa kamu baru pulang? 不要当先生回来你就说现在已经几点了，你几点回家的？ Belajarlah ya untuk sama-sama saling mengasihi. 我们要学习彼此相爱。 Suami juga mari belajar menikmati walaupun istri suka ngomel. 我们也做先生的，我们也要学习，我们来享受。虽然我们的太太很爱念， Percayalah satu hari saudara akan merindukan omelan istri. 所以我相信你必须要相信，有一天你会很怀念你太太在那里杂念的。 Kapan istri berhenti ngomel? 什么时候她会停止杂念？ Pada waktu dia marah sama saudara. 就是当她对你很生气的时 Nah, 候。 saya mau katakan para suami hati-hati kalau istrimu yang biasa ngomel tiba-tiba diem. 所以每一位做先生的，当有一天你的太太停止 Langsung 她不念， langsung ngaku dosa aja deh mendingan. 所以你必须要马上向她认错好了。 Karena didiamkan istri itu rasanya nggak enak Bapak 因 Ibu. 为如果太太不跟你讲话，感觉到很不舒服的， Itu seperti berada di kutub utara tanpa jaket dingin. 就好像你在那个北极那里冷到，但是又没有那个外套一样。 Betul Bapak-bapak? 每一个先生们，你们有没有这样的同样的感 Nggak 受 ada？yang berani jawab nih. 没有一个人敢回答的。 Iya, saudara, mari kita bersama-sama belajar menikmati waktu kita yang 我 ada. 们一起来学习，来享受我们的时光， Karena kita sadar kita tidak punya banyak waktu di tengah-tengah dunia 因 ini. 为我们自己意识到，真的我们在世界上的时间不多。 Saudara, dengan sebuah kesadaran bahwa kita nggak punya banyak waktu, maka setiap detik dan kesempatan itu menjadi
sangat berharga dan perlu dinikmati. 所以如果我们真的意识到我们的时间真的不多了，我们必须好好的来享受每一分每一秒。 Karena semuanya itu akan menjadi sebuah memori di dalam otak kita. 因为那所有的一切在我们的脑海里会成为一个回忆。 Kita tidak punya, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. 我们没有办法就是猜测在下一步会发生什么事情。 Yang kita punya hanyalah saat ini. 我们所拥有的只是现在当下而已。 Maka kalau kita punya cuma hari ini, maka mari kita gunakan waktu hari ini dengan sangat baik. 如果我们有今天我们来好好的来享受当下， Maka 运用它。 ada seorang berkata, kemarin adalah masa lalu. 有一个人说，昨天是过去， Menjadi sejarah. 已经成为历史了。 Kita nggak bisa balik kemarin. 我们已经没有办法回到昨天。 Tetapi besok itu menjadi misteri. 但是明天是一个未知数，一个谜。 Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. 我们不晓得明天会发生什么事情， Tetapi hari ini 但是今天 adalah sebuah hadiah. 就是一个礼物。 Maka kita menyebutnya dengan istilah present. 所以我们说，就是这正在进行式。 Maka saya selalu berdoa tiap pagi kepada Tuhan. 所以每天早上我向神祷告， Tuhan kasih saya waktu lebih banyak lagi untuk bersama dengan istri saya. 主啊，给我更多的时间，让我可以陪伴着我的太太。 Kasih saya waktu lebih banyak lagi untuk melihat anak-anak saya. 给我更多的时间，让我可以看我的孩子。 Saudara, biarlah itu juga boleh menjadi doa setiap kita 但 bersama. 愿这也可以成为我们每一个人的祷告。 Hari ini saudara yang datang bersama dengan pasangan, silakan saudara boleh pegang tangan pasangan 今天， saudara. 如果你是跟你的另一半一起坐在这里敬拜的，你可以就是摸着他的手。 Saudara yang datang bersama dengan orang tua, saudara pegang tangan orang tua 如果 saudara. 是你跟你的父母亲的，你可以牵着他的手。 Saudara yang datang sendirian hari ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan bersama-sama saudara kita berdoa. Kasih kita kesempatan di hari ini menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bersama orang-orang yang 所以， kita 如果我 kasihi. 们是自己来的话，我们也向神祷告：主啊，你给我好好运用我今天所拥有的时间。 Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu berdoa 我 sejenak. 们低头，我们用一小片刻的时间。 Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang kami boleh lewati. 主，我们感谢你给我们可以度过的日子。 Tuhan, di sebelah kami ada pasangan, ada anak, ada keluarga kami. 主啊，在我们的旁边，也许是我们的另一半，也许是我们的孩子，我们的父母。 Kami sadar waktu kami gak banyak di tengah dunia ini. 主，我们晓得我们的时间不多。 Kami mohon selagi kami memiliki waktu bersama-sama di tengah dunia ini. 主啊，当我们拥有在这世上的时间， Biarlah kami boleh menggunakan waktu ini dengan sangat baik, membangun relasi dengan anggota keluarga kami. 但愿我们可以好好运用我们的时间，来建立跟我们家人、我们所爱的人。 Kami boleh belajar saling mengasihi, 我们可以学习彼此的相爱， saling mengampuni, 我们彼此的饶恕， saling menerima, 我们彼此的接纳， saling menguatkan. 我们彼此的就是鼓励， Agar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. 让我们不断的一起的在信心上来可以成长。 Maka jika satu hari Tuhan memanggil kami atau memanggil orang yang kami kasihi, 主啊，如果有一天
上帝，你把我们呼召回去，或者我们的所爱的人，主，你把他呼召回去的话， tidak ada penyesalan di dalam hati 主 kami. 啊，在我们心里面再也没有后悔， Karena kami sudah melewati bersama-sama waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia 因为 ini 主，我 dengan 们 baik. 已经好好的与他们一起来度过了你给我们的日子。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。